Baik, sekarang ni kita akan tengok kepada subtopik 1.4 iaitu definite integrals. So dia bagi tahu kat sini, if f is continuous at every point of the interval from a to b included, and if f is any antiderivative ataupun integration of f on a to b, then integrate from a to b function fx is equal to, okay, ini adalah function yang kita dah integrate. Okay, ini adalah from point A to point B. So, adalah sama dengan FB minus FA. So, basically kita hanya substitute masuk nilai A dan B. Okay, itu kita namakan dia kepada definite integral. Baik, properties of definite integral. Some general properties of definite integral, if f and g are integrable on closed interval A to B and C is any constant, then properties yang pertama dia bagi tahu kalau kamu ada dua function sama ada tambah ataupun tolak, kita boleh pecahkan dia kepada dua bahagian. Okey, fx satu bahagian, gx satu bahagian. Kemudian kita masukkan nilai a dan b itu nanti. Okey. Kemudian properties yang kedua, kamu ada satu constant. Constant ni kamu boleh keluarkan, kemudian kamu integrate macam biasa dan ganti nilai a dan b. Ingat mesti fb tolak FA, bukannya FA tolak FB. Yang atas ni nombor yang lagi besar tolak nombor yang lagi kecil di bawah ni. Kemudian katakan kamu ada satu constant C. Okay, so bila kita pecahkan dia kepada dua bahagian, dia akan jadi from A to C. Okay, from C to B. Contohnya macam ni, kamu ada integrate fx daripada 1 sampai 6. Ini kita boleh pecahkan dia kepada dua bahagian, iaitu 1 sampai 3 fx plus integrate from 3 to 6 fx dx. Okay, sini ada dx lah. So make sure dia punya nombor ni daripada kecil ke besar, kecil ke besar. Okay, asalnya daripada 1 ke 6. Tapi bila pecahkan kepada 2, iaitu 3 tu berada di tengah, dia akan jadi 1 hingga 3, kemudian sambung balik 3 sampai 6. Baik, properties yang kelima dia bagi tahu kalau kita integrate daripada a to b fx, dia adalah sama dengan negatif. Maksudnya bila kamu terbalikkan nombor a dan b ni, kita kena letak negatif. Contohnya tadi 1 sampai 6 fx dx. So kalau saya terbalikkan endpoint dia tu kepada 1 dan 6, fx saya kena letak negatif di depan. Okey, itulah 5 properties of definite integral. So sekarang ni kita pergi kepada example 7. So given fx from 1 to 3 is equals to 4, fx from 3 to 8 is equals to 12, and gx from 1 to 3 is equals to 5. Find a. Okay, integrate from 1 to 3, 5fx, ini senang je, keluarkan 5 dulu. So integrate from 1 to 3 fx, ini adalah sama dengan apa? Dia adalah sama dengan 4. So 5 darab 4 sama dengan 20. Baik, yang ini dia terbalik kan, ini 1, 3. So dia adalah sama dengan negatif. Integrate from 3 to 1 fx dx. So ini adalah sama dengan negatif 4 situ. So ini adalah sama dengan, ini adalah 4. So dia akan jadi negatif 4. Baik, yang ini kita boleh keluarkan constant 1, 3 fx dx. Kemudian tolak. Okey, ini boleh terbalikkan. Okey, kita akan dapat 1, 3 sini. So ini akan jadi negatif 5gx. Okey, so 5 boleh keluarkan. Okey, macam ni saya buat yang baru. 1, 3 fx dx. Negatif boleh keluarkan, 5 boleh keluarkan. So dapat macam ni. Okey, dx, ini dx. So ini akan jadi 10. Kemudian ini adalah sama dengan 4 tambah 5. Ini adalah sama dengan 5. So kita akan dapat sama dengan 40 tambah 25 sama dengan 65. Baik, yang ini D, integrate from 1 to 8, 3fx. Baik, saya keluarkan dulu constant from 1 to 8 fx dx. Ada tak? Kita hanya ada daripada 1 kepada 3, kemudian 3 kepada 8. So ini daripada 1 ke 8. So kita kena pecahkan dia dulu. Dia akan jadi macam ni, 3. Okay, dalam kurungan integrate from 1 to 3 fx dx plus from 3 to 8 fx dx. Okay, tutup kurungan. So ini akan jadi 3. Ini adalah sama dengan 4 tadi. Yang ini adalah sama dengan 12. So tambah, kita akan dapat 3 darab dengan 16, which is equals to 48. Okay, selesai untuk example 7. Okay, so untuk soalan nombor 2, saya akan sambung pada video yang seterusnya. Okay, itu sahaja. Thank you guys.